Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Siapa yang dua-dua pun gagak-gagak baca Quran, hari-hari buat, Allah yang maha penyayang, maha pengasih, Allah akan lembutkan lidahnya. Sebenarnya Al-Quran ni, dia jadi gagap apa sebab lama tak baca. Kalau hari-hari baca, lidah tu Allah akan lembutkan. Allah akan buka belenggu yang mengikat lidah. Akhirnya semakin lama semakin sedap, semakin bagus sebutan, makhraj semakin tepat. Betul ke betul? Betul sebenarnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, penutup. Banyak ni ibadah yang dituntut bulan Syawal. Satu lagi lah saya sebut, satu lagi ya. Saya tahu masa dah habis. Janganlah marah saya ya. Alah, baru lebih 10 minit. Boleh ya? Pertama, tadarus. Kita teruskan walaupun di rumah dengan anak-anak, walaupun setengah muka surat. Walaupun tak dapat satu muka surat, dapat setengah muka surat, tapi tadarus. Maksudnya tadarus sangat dituntut. Sebab dia mewujudkan satu majlis. Para malaikat akan turun bersama. Nampak 2 orang je. Rupanya dikelilingi ramai malaikat. Kalau Allah buka hijab, mesti kita tak payah dibaca. Wih, siapa ramai ni? Tapi Allah tak buka hijab. Tapi yakin apa yang Nabi sebut. Ini hadis sahih. Siapa yang bertadarus, malaikat sedang mengelilingi orang yang bertadarus. Lepas tu Allah turunkan ketenangan. Rumah tangga duk bergaduh-gaduh, turun sakinah, ketenangan. Dan Allah turunkan rahmat. Rahmat ni masuk apa? Rezeki, kasih sayang, pengampunan, kesihatan. Anak-anak soleh dan soleh. Umum rahmat melangkumi semua. Masya Allah. Selesai bab tadarus. InsyaAllah semangat ya. Saya pun muhasabah diri juga ni. Lama juga tak tadarus dengan suami sendiri ni. Subhanallah. Asyik tadarus dengan isi orang je. Maksudnya. Yelah, dengan kadang tu dijemput untuk memimpin tadarus lah apa kan. Subhanallah. Bila teringat ni, bila time buat istiqamah siap pagi lepas subuh tadarus kejap, memang kita akan rasa kerukunan rumah tangga tu sangat berbeza. Bergaduh tu jadi macam jarang sangat. Merajuk pun jarang sebab tak ada sebab nak merajuk. Rupanya selama ini kita asyik gaduh, asyik merajuk, asyik salah faham tu bukan sebab dua-dua, tapi disebabkan dua-dua jauh daripada Allah. Bila kita dekat dengan Allah, dia macam ni ya. Allah di tengah, dua-dua menuju kepada Allah, akhirnya saling bertemu. Dia semakin dekat, sentiasa dekat. Tapi kalau seorang je bertemu dengan Allah, yang ni melencong, bertemu tak ni? Tak. Dia bertembung je, tapi tak saling bertemu. Jadi dia macam piramid, dua-dua tadarus, dua-dua saling bertemu. Allah akan selesaikan masalah-masalah lain. Allah akan lindungi daripada syaitan yang nak merosakkan hubungan suami dan anak-anak. Suami isteri dan anak-anak. Allahu Akbar. Yang kedua, kita kena nekat selesaikan puasa 6. Hari ni berapa Syawal? 12 Syawal. 15 Syawal. Ada orang dia kata, Ustazah, saya tinggal 6 hari je lagi nak puasa 6. Bila tanya berapa lagi baki, ada lagi 6 hari Ustazah, 6 hari je. Maksudnya belum mula lagi. Nabi SAW bersabda, puasa 6 itu ibarat seperti puasa selama setahun. Dan sebagian ulama' dia buat kiraan begini. Puasa di bulan Ramadan kan 30 hari. 30 kali 10 jadi 300. Bila tambah 6 hari di Syawal, 6 kali 10 jadi berapa? 60. Ni selalu kalkulator sampai malah nak congak kan. 6 kali 10 jadi 60. Tadi 300 kan? 300 campur 60 jadi berapa? 360. Itu adalah betul-betul menyamai tahun hijrah. Tahun hijrah setahun memang 360. Tahun Masihi je 365, kadang berubah jadi jumlah lain. Tapi tahun Qamariyah, tahun hijrah memang kekal tetap. Hampir memang tetap selalu 360. Sebab itu dikatakan siapa yang menyempurnakan puasa 6, maka dia diberikan pahala umpama berpuasa selama setahun. Dan memang hadis Nabi yang Nabi ada sebut, setiap kali berpuasa itu digandakan 10. Kita puasa bulan Ramadan itu sehari je, tapi sebenarnya digandakan umpama berpuasa selama 10 hari. Dan bila Syawal pun satu hari mewakili 10 juga. Jadi sebab itu Nabi kata puasa 6 hari di bulan Syawal ibarat kamu berpuasa sepanjang tahun. Walaupun ada hari makan tak berhenti, tapi kita tetap diberi pahala umpama kita berpuasa pada hari tersebut. Jadi kena semangat puasa 6. Sampai ada baki 6 hari lagi tu, bolehlah mula ya, sedar diri.
Subhanallah. Yang ketiga, jangan tinggalkan solat sunat rawatib. Pilihlah mana-mana solat sunat rawatib yang kita istiqamah. Ramai yang mampu istiqamah solat 2 rakaat sebelum subuh. Kerana ia lebih besar daripada dunia dan isinya. Tak tahulah banyak mana. Kalau mampu istiqamah yang tu pun dah cukup baik sangat. Tapi saya nak bacakan sebuah hadis Nabi. Nabi bersabda, hadis sahih, siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Berapa rakaat? 12. Iaitu solat sunat rawatib. Solat sunat sebelum dan selepas. Akan dibangunkan untuknya istana di syurga. Rumah di syurga. Kita tengok rumah orang besar. Ui, besarnya rumah. Saya nak tengok dalam rumah. Wow, 3 tingkat. Mesti ada lift ni. Ui, nampak macam ada kolam. Contohlah ya. Kita nampak rumah orang kan. Kita bila nampak rumah-rumah macam tu, senyum anak ni. Oh, bagus dia. Masya Allah. Anak siapa tu? Soleh yang nampak. Ha? Anak ke cucu tu anak? Tak tahu. Tak tahu anak siapa. Yang pakai kopiah ni. Siapa? Anak. Subhanallah. Nama siapa? Nama siapa? Muhammad Ayub. Nama Nabi. Muhammad Qayyum. Subhanallah. Qayyum. Yang mendirikan. Yang menghidupkan. Okey. Qayyum. Umur berapa Qayyum? Ha? 17 tahun. 13 tahun. Qayyum umur 13. Senyum dia. Qayyum faham Ustazah cakap? Qayyum faham tak? Maknya. Qayyum faham tak saya cakap? Qayyum anak syurga. Ya, betul. Qayyum anak istimewa. Subhanallah Qayyum. Senyum Qayyum. Manis je. Sejuk nampak wajah dia. Saya duduk ceramah tadi. Duduk senyum tengok saya. Saya dah agak dah ni anak syurga ni. Qayyum dijamin syurga. Subhanallah Qayyum. Cemburu. Ustazah cemburu pada Qayyum. Orang macam ni kita cemburu. Dia hidup macam kita, makan macam kita, apa semua. Tapi dia ahli syurga, dijamin syurga. Kita belum tentu lagi syurga. Sebab itu ibu ayah yang diberikan anak syurga, anak istimewa, anda sangat terpilih. Sebab anak anda sedang membesarkan ahli syurga Allah. Jadi insya-Allah Allah akan kurniakan di atas kesabaran, kesusahan semua itu syurganya. Subhanallah. Saya sebut macam ni kan. Sorry lah saya fokus sebab kita kadang-kadang tengok, kalau kita tengok apa yang indah di dunia, kita terus kena kaitkan dengan syurga. Tak apalah rumah kita kecil, kita ada rumah, insya-Allah rumah kita istana nanti kat syurga. Kita nampak kita orang bagus, kita kalau nak bergerak pun sampai tak ni bang, sampai ke tak apalah, nanti kita ada kenderaan di syurga. Terus tutup perasaan sedih, pilu, rasa macam kurang nasib baik, perasaan mungkin cemburu ke apa, terus beri gambaran nikmat syurga. Itulah penawarnya. Kalau dapat di dunia, alhamdulillah. Kalau tak dapat, pasti dapat dengan sabar dan redha di syurga. Tapi amalan ini Nabi sebut akan dibina rumah ataupun istana di syurga. Amalan 12 rakaat setiap hari. Apa dia Nabi sebut? 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum Zuhur dan 2 rakaat setelah Zuhur, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Cukup tak 12 tu? 2 rakaat subuh campur 4 rakaat sebelum Zuhur, campur 2 rakaat selepas Zuhur, campur 2 rakaat selepas Maghrib, campur 2 rakaat selepas Isya. Yang paling berat nak buat 4 rakaat sebelum Zuhur. Dah lah Zuhur 4 rakaat, nak 4 rakaat sunat. 4 campur 4 Zuhur, campur 2. 10 rakaat nak semayang. Waktu yang paling susah dan kemuncak. Betul tak solat paling berat Zuhur? Panas tengah hari, kadang tengah lapar, kadang terlebih kenyang dan ngantuk. Dan waktu tu paling sibuk. Paling sibuk. Kalau orang bekerja ke apa, rehat 1 jam je, nak beralih daripada terang siang kepada petang. Waktu yang huru-hara, tengah atas jalan, macam-macam lah cerita. Bukan senang. Nak dapat solat 4 rakaat Zuhur tu pun dah bagus lah. Tapi siapa yang mampu buat, Allah akan bina istana di syurga. Tunggu dia mati, dah ada rumah dekat syurga. Allahu Akbar. Saya rasa sekadar itulah tuan-puan muslimin muslimat perkongsian kita pada hari ini. Yang penting daripada apa yang kita muhasabah, apa yang kita kongsikan,
Ilmu yang sampai kepada telinga tu turunlah kepada hati. Dalam banyak-banyak ilmu tadi tu kena tangkap berapa perkara. Sampai rumah, sampai kita bincang lah. Bang, macam mana dengar ustazah sebut tadi tu pasal sekian-sekian. Kalau boleh bincang dan boleh luah, boleh muhasabah tu, kira ilmu itu dah turun ke hati lah tu. Tapi kalau keluar tak ada apa-apa, macam biasa. Yelah, kita akan jumpa kuih, saya tahu kan. Jangan sampai tak makan kuih, duk susah hati, jangan. Kalau tak dapat, banyak sangat ustazah tu cakap. Ambillah yang zikir istiqamah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ataupun wala ilaha illallah wallahu akbar tu. Bawa balik yang tu pun. Pilih mana-mana yang nak dibawa balik. Dan ingat, Allah mencintai satu amalan walaupun sedikit, tapi istiqamah. Tapi saya rasa ada orang yang dapat semangat nak teruskan amalan tadarus. Sebab baru tahu rupanya malaikat akan mengiringi orang yang tadarus. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tak akan tahu perkara ini melainkan melalui jalan ilmu. Allah yang jemput kita, lalu kita berterima kasih kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita tutup dengan pujian. Bukan saya tutup majlis ya. Tutup perkongsian ini dengan puji Allah sekali lagi. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah. Kuat lagi. La illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah, terima kasih kepada semua. Terima kasih pada penganjur. Saya juga mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua, terutamanya muslimat, khususnya kerana Allah dan kerana Rasulullah. Mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Semoga Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan umur yang panjang dalam keberkatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rizki-Mu yang melimpah ruah, ibarat seperti air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti. Rizki yang barakah yang Kau redha ya Allah. Kurniakanlah buat kami ya Allah zuriat keturunan yang saleh dan salehah. Kurniakanlah buat anak cucu kami pasangan yang soleh dan saleh. Jadikanlah pasangan kami ya Allah, suami kami suami yang soleh, yang memimpin kami ke syurga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah para isteri yang solehah, penyejuk hati dan penyejuk mata buat suami kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah ibu yang misali, bapa yang misali, yang boleh jadi contoh yang baik buat anak-anak ya Allah. Yang kami tidak akan berhenti mendidik anak-anak cucu kami walaupun kami sudah tua ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu dan di taman syurga-Mu ini ya Allah, kumpulkan kami kembali di syurga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para salihin ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, kematian yang baik ya Allah. Kematian dalam dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah ahli qaryah, khususnya ahli qaryah Kampung Ceding ini ya Allah, dan khususnya kepada para lelakinya ya Allah, untuk istiqamah salat berjemaah di masjid ya Allah. Bukakanlah pintu dan hati dan kaki mereka untuk melangkah ya Allah ke rumah-Mu untuk imarah ya Allah. Kerana di antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak ya Allah, mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Begitu juga buat para wanita yang sudah ada kelapangan dan kemudahan untuk istiqamah jua ya Allah salat di masjid ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Berkati majlis ini, berkati penganjurnya, dan jadikanlah perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau redha dan Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami semuanya ya Allah. Ibu bapa, nenek moyang, adik beradik, sahabat-sahabat, pasangan dan anak-anak seluruhnya ya Allah, di syurga Firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, kehidupan kami di akhirat kelak juga baik, dan jauhilah kami daripada azab kubur, azab pada mahsyarmu, dan azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami mohon perlindungan, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami ya Allah daripada azab kubur, azab api neraka, daripada fitnah, godaan, tipu daya ya Allah yang datang daripada dunia dan isinya, dan fitnah dan juga musibah ketika saat kami mati. Dan jauhlah kami ya Allah daripada segala fitnah dajjal dan kuncu-kuncunya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sekian daripada saya, terima kasih. Dan ada pengumuman sikit di luar sana, masya-Allah. Kita boleh tutup dah. Saya buat love ni, tutup. Nak ucap terima kasih kepada yang hadir 2000 lebih ni. Terima kasih semua. Adik boleh tutup. Pengumuman bukan apa ya, di luar sana